Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, jadi di sini saya Cikgu Azam akan berkongsi bersama dengan semua berkaitan dengan matematik tingkatan 2 bab 13 sukatan kecenderungan memusat. Baik, jadi untuk bab ni apa standard pembelajaran yang murid-murid perlu tahu ialah menentukan mod mean dan median. Baik, so kita akan masukkan definisi. Kita akan tengok definisi satu per satu. Baik, untuk mod, apa definisi dia ialah mod bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. So kita tengok sini, nilai paling tinggi kekerapan dia, keyword dia nilai paling tinggi kekerapan dia. Okey. Untuk yang median pula, definisi dia ialah bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah, manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap ialah purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang disusun mengikut tertib menaik dan menurun. Ini penting Untuk median, murid-murid kena susun dulu sama ada menaik ataupun menurun, baru kita boleh cari data dia. Baik. Dan yang ketiga, min, jumlah nilai data per ataupun bahagi bilangan data. Baik, so kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan mod. Okay, mod ialah suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Baik, soalan ni ialah tekan mod bagi setiap set data berikut. Okay, berdasarkan definisi tadi ialah kita nak cari nilai yang paling tinggi kekerapan dia. Okay, nilai paling tinggi kekerapan dia. So macam mana? Dekat sini soalan yang pertama ni, soalan A, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Okay, saya rasa kalau kita sambungnya rasa nampak kita tengok 4. Okay, ada berapa? 1, 2, 3. Saya rasa yang lain semua tak nampak kan? Bukan tak nampak, maksudnya kekerapan dia kurang daripada 3. So dekat sini kekerapan dia 4 ataupun mod dia sama dengan 4. Okay, untuk seterusnya soalan B. Kita tengok soalan B. M, N, L, M, L, P, L, L. Baik, so sebelum tu kita pandangan kasar dulu. Saya nampak L tinggi, kita kira di L 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Saya rasa itu ada lagi L, 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 M, M tak ada, M, L, L, L. Ok, so kekerapan sama dengan 4, mod dia sama dengan 4. Baik, saya rasa tak ada masalah, mod semua dapat. Ok, kita tengok median pula Baik, kita akan mulakan mencari data median untuk data jadual yang ada dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Baik, jadi kita tengok kalau data kekerapan tu jumlah dia, kekerapan dia ialah genap. Ni formula dia. Kalau ganjil, ni formula dia. So kita tengok apa yang kita nak cari. So di sini bagi rujukan N ialah jumlah kekerapan. Okey, dekat sini kita tengok jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Jadi daripada data ni, apa yang kita baca ialah masa 10 orang baca buku, masa 10 minit 2 orang, masa 20 minit 4 orang, masa yang diambil 30 minit 5 orang, 40 minit 1 orang. Maksudnya apa? Kalau awak jumlahkan semua ni, 4 tambah 2 6, 6 tambah 5 11, 11 tambah 1 sama dengan 12. Sama tak? Ini ialah inilah apa?
N jumlah kekerapan. Maksudnya 12 ni sama juga dengan N. Okay, so awak kena buat sikit dia punya jadual yang baru. Awak kena tambah awak kena tambah satu lagi kotak, data ke berapa. Okay, dekat sini kita tengok N dia ialah genap. So kalau genap kita guna formula yang ini. Okay. So data ke berapa? Sebelum tu kita lengkapkan dulu jadual. Masih sama lagi 10 minit 2 orang, 20 minit 4 orang, 30 minit 5 orang, 40 minit 1 orang. Okay, so dia punya formula dia tadi apa? Data ke N per 2. N tadi kita dah tahu 12 per 2 dan 12 per 2 tambah 1. Sorry, 6. Formula dia 12 per 2 dulu tambah 1. Okay, teruslah kita masukkan terus saja. 12 per 2 tambah 1. Okay, jadi berapa tu? Maksudnya dia nak data yang ke berapa? Data ke berapa? 12 bahagi 2, 6. Dan 12 bagi 2, 6. 6 tambah 1, 7. Maksudnya dia nak data 6 dan 7. Awak kena fokus data 6 ke 7. Baik, macam mana nak cari data 6 ke 7? Okey, di sini kita tengok sama Okey, ini agak yang awak kena faham macam mana nak cari data ke berapa. Okey. Maksud kekerapan 2 ni maksudnya data dekat sini ada 2 lah. Ada 2 kekerapan bermaksud ada 2 orang. Okey. Yang ini mestilah yang ini ialah data yang pertama. Yang ini data yang kedua. Okey. Kalau untuk yang 4 kekerapan, maksudnya dekat sini ada 4. Okey. Tapi bila untuk data yang seterusnya, dia akan mula pula dengan 3. Sambunglah tadi 2 kan. 3, 4, 5, 6. Okey. Yang ini pula ada 5 orang. 5, 1, 2, 3, 4, 5. So sambung tadi. Ini data yang ke-6. So kita akan mulakan data ke 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini seorang. So data yang ke 12. Baik. So dekat sini dia nak cari apa? Data yang ke berapa? Data ke berapa? 6 dan 7. So 6 dan 7 ini ialah median yang 6 ni. Kita tengok 20. Dan 7 pun ialah 20. Baik. Dia punya formula kalau awak tengok balik tadi, kena cari purata. So purata dia ialah median tu tadi ialah data ke-6 iaitu 20 tambah data ke-7 iaitu 30 bahagi 2. So 20 campur 30, 50, 50 bagi 2, 50 bagi 2, 25. So median untuk soalan ni ialah 25. Baik, kita pergi seterusnya. Untuk soalan seterusnya masih lagi dalam median, dalam jadual kekerapan lagi. Jadual menunjukkan masa diambil 11 kumpulan murid untuk memilih model roket dalam satu aktiviti sains. Masa sama lagi, masa 10 minit. Seorang yang boleh buat.
20 minit ada 6 orang, 30 minit 3 orang, 40 minit 1 orang. So kalau awak congak, kekerapan dia berapa? 1 tambah 6, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 1, 11. Sama. 11 ni pula, kita tengok balik pada formula tadi, data untuk ganjil. So awak kena cari data ke yang ini formula dia. So sama juga macam tadi, awak kena buat satu jadual baru. Okey, isikan balik 10. 1 orang boleh buat, 20 minit 6 orang boleh buat, 30 minit 3 orang boleh buat, 40 minit 1 orang boleh buat. Okey, kita tengok data ke berapa. Formula dia apa? Data ke, formula dia apa? N tambah 1 per 2. N tadi ialah 11. 11 tambah 1 per 2. Maksud data aku berapa? 12 per 2 data ke 6. Macam nak cari data ke 6? Yang ni sama juga, ulang proses sama. 1 orang ialah data yang pertama. Bermaksud data yang pertama ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data 2. Data ketiga 4, 5, 6, 7. Untuk 3 orang 1, 2, 3. Data sambunglah tadi 8, 9, 8, 9, 10. Okey, untuk 1 orang data yang ke 11. Tak lawa. Okey, 11. Baik, jadi tengok sini data ke 11 kan. Tapi dia nak data ke 6. So bila tengok data ke 6, kat mana? Dalam mana? Dalam kotak mana? Data kotak yang ke 20. So median dia ialah sama dengan 20. Boleh So kita akan sambung kepada min pula. Baik, untuk mencari min kita ada formula dia juga. Jumlah nilai data bagi bilangan data. Okey, macam mana formula dia? Baik, kita baca tengok apa info yang dia bagi sini. Okey, hari ini telah tak apa, kita tengok je terus apa pada soalan. Min bagi suatu set data adalah nilai yang diperolehi apabila jumlah nilai data dibahagi dengan bilangan data. Okey, baik, soalan dia apa? Hitung purata wang Jogaton yang telah dipungut Haikal daripada setiap tingkatan. Baik, diingat purata juga ialah bermaksud clue untuk min. Purata ni pun sebenarnya ialah min. So daripada formula tadi, min sama dengan apa formula cakap? Jumlah nilai data. Okey, jumlah nilai data. So dekat sini kita tengok data dia ialah tingkatan 1 berapa ringgit dikumpul? 373 50 sen tambah mungkin tulisan halus sikit lah. Halus sikit. Okey. Tambah 424 tambah 363 tambah. Baik, saya mulakan balik lah. Tulisan saya besar sangat lah. Okey, saya mula balik. Nak cari min. Okey, min. Ikut formula. Formula cakap apa? Jumlah nilai data. Apa data yang dibagi? Okey, 373 hasil
kumpul tingkatan 1 50 sen tambah tingkatan 2 42400 tambah 36300 tambah 485 15 tambah 355 10 sen tambah per dengan ada berapa tingkatan? 5 tingkatan. Okay. So macam mana kita nak kira? Awak nak congak boleh, awak nak guna kalkulator boleh, tapi sebab saya ada kalkulator ni, saya gunalah kalkulator. Okay, kalkulator ni on kan dulu. Oh, on, okay. 373 per 50 tambah 424 00 tambah 363 tambah 485 tambah 355 tambah 10 sen. Boleh 355 10 sen. Okay, dah cukup 5 tambah sama dengan 2000 hilang pula 2075. Okay, per dengan 5. Okay, kalau tadi balik answer bahagi dengan 5 sama dengan 415. Makanya minnya ialah 415. Bermaksud purata setiap kelas mengumpul RM415. So kita pergi pula. Seterusnya min untuk jadual kekerapan. Dia sama macam tadi ada jadual kekerapan. Bila ada jadual kekerapan ni dia lain sikit formula dia, tapi jangan risau, mudah saja. So formula dia ialah hasil tambah data darab kekerapan per jumlah kekerapan. So dia bagi sini, kita baca dia punya soalan. Jadual menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 iman dalam sehari. Maksudnya apa? 1 jam ada berapa murid? 2 murid. 2 jam 6 murid, 3 jam 11 murid, 4 jam 7 murid, 5 jam 9 murid. Okey. So macam mana? Soalan nak hitung ni bagi data diberikan jadual kekerapan di atas. Maksud dia nak setiap murid purata berapa jam sehari. So awak kena buat satu jadual penggunaan internet. Isikan 1 2 3 4 5. 1 jam ada berapa murid? 2. Ada 2 jam 6 11 7 9. Okey, formula dia apa? Data darab kekerapan tu data darab kekerapan. So 1 darab 2 2 darab 6 3 darab 11 4 darab 7 28 9 darab 5 45. Baik, data kekerapan tu dia nak jumlah dia nak jumlah hasil tambah data dari kekerapan. Ni hasil tambah. So yang kolom yang ni awak jumlahkan. Kolom yang ini awak jumlahkan. Okey, kita menggunakan bantuan kalkulator. 2 tambah 12 tambah 33 tambah 28 tambah 45 sama dengan 120.
Yang ini apa? Jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan kolom yang ini. Kita guna bantuan kalkulator lagi. 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9 sama dengan 35. Okay. So formula dia, kita tengok formula dia, kita baca balik formula dia. Min sama dengan hasil tambah data dan kekerapan. Maksudnya apa min? Sama dengan, okay, hasil tambah data dan kekerapan ni ialah 120. Jumlah kekerapan 35. So kita guna kalkulator lagi. 120 bahagi 35 sama dengan 3.42 jam. Bermaksud purata seorang murid menggunakan 3.42 jam untuk melayari internet. Baik, saya rasa setakat itu saja.